Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rushdi bin Abdul Aziz, nombor metrik AA181216. Saya ingin menceritakan tentang aktiviti saya sepanjang latihan industri di Aimakon Sendirian Berhad. Aimakon Sendirian Berhad terletak pada daerah Kota Star, iaitu nombor 16, Lorong Laksamana, Jalan Teluk Wanjah 05200 Alor Star, Kedah. Seterusnya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyelia fakulti, iaitu Dr. Muhammad Azrai bin Abdul Kadir, kerana telah banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan. Seterusnya, ingin mengucapkan juga terima kasih kepada penyelia industri, iaitu Encik Muhammad Kazir bin Mak Razi, kerana telah banyak memberi tunjuk ajar dan juga selok-belok ketika berada dalam industri ini. Untuk pengenalan, saya menjalani latihan industri semester 1 bagi sesi 2020-2021 yang berjalan selama 16 minggu bermula daripada 13 September 2020 sehingga 1 Januari 2020. Banyak ilmu yang telah saya pelajari seiring dengan perkembangan teknologi pada masa kini yang telah digunakan dalam industri. Seterusnya ialah objektif. Saya telah mencapai beberapa objektif ketika menjalani latihan industri di Aimakon Sendirian Berhad. Antaranya ialah mendapat pendedahan secara langsung terhadap profesion serta aplikasi dalam bidang kejuruteraan awam. Seterusnya ialah memberi peluang untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan para profesion dari pelbagai bidang, membina daya kreativiti, kemahiran teknikal, interpersonal dan komunikasi. Seterusnya ialah menjalinkan dan mengeratkan hubungan dengan ahli profesion di luar kampus. Dan akhir sekali ialah mengetahui dan memahami struktur organisasi jawatan, pengagihan tugas dalam kerja harian, perancangan, tanggungjawab seorang juruteknik, penyelia, teknikal dan jurutera, keperluan Dinas Tenaga Sumber Manusia. Seterusnya ialah latar belakang syarikat. Seperti yang sedia maklum, Aimakon Sendirian Berhad ialah syarikat kontraktor am. Ianya telah ditubuhkan pada tahun 1987. Objektif utama Aimakon adalah untuk membangun, melaksanakan dan menyelenggara projek mengikut jadual yang sesuai dengan anggaran serta kecemerlangan operasi. Aimakon Sendirian Berhad juga merupakan pemegang pendaftaran CIDB bergrade G7. Seperti yang kita sedia maklum, grade G7 ialah tiada had dalam upayaan untuk menender. Seterusnya ialah Aimakon Sendirian Berhad mempunyai 8 orang kaki tangan. Seterusnya ialah Carta Organisasi Syarikat. Datuk Wira Abdul Halim bin Cik Din merupakan Executive Chairman dan Encik Mak Kazir bin Mak Razi merupakan Assistant General Manager. Untuk accountant dan admin, Ali Ariza bin Hasbullah dan Suhaida binti Sukornor. Untuk project manager ialah Encik Muhammad Zun bin Hashim. Untuk quantity surveyor ialah Encik Ahmad Reza Muhammad Noor. Untuk project engineer ialah Azlinda binti Azmi. Dan akhir sekali ialah untuk site supervisor ialah Encik Muhsin bin Ismail. Untuk kegiatan utama yang dilakukan oleh Aimakon ialah pembinaan bangunan seperti taman perumahan, hotel, kompleks-kompleks pejabat dan sebagainya. Untuk latihan industri saya adalah diarahkan untuk mengendali jawatan penyedia tapak projek, iaitu di Taman Kemahiran Fasa 8. Pembinaan Taman Kemahiran Fasa 8 ini merupakan pembinaan rumah teras kos rendah satu tingkat. Ianya mempunyai 45 buah rumah teras kos rendah satu tingkat. Untuk keluasan keseluruhan tapak projek ini ialah 9,108 meter persegi. Untuk target pasaran Aimakon Sendirian Berhad ialah pasaran tempatan. Rumah teras kelas rendah ini mempunyai 3 bilik, satu ruang tamu, dapur dan 2 bilik air, serta 1 anjung rumah. Seterusnya ialah untuk ringkasan aktiviti latihan industri. Pada bulan September, saya telah melapor diri
di Pejabat Air Makan Sdn Berhad. Seterusnya, saya juga mendengar taklimat ringkas di pejabat yang disampaikan oleh Encik Mak Khazir bin Mak Razi, itu selaku Assistant General Manager. Seterusnya, saya diarahkan untuk ke tapak projek iaitu Taman Kemahiran Fasa 8, dan saya juga diberi taklimat tentang keselamatan dan SOP ketika berada di tapak projek oleh penyedia tapak iaitu Encik Muhsin bin Ismail. Pada hari pertama saya di tapak projek, saya dapat mempelajari kerja-kerja mengikat bata secara praktikal. Kerja ini dilakukan oleh 6 orang pekerja. Selain itu, saya juga menerima dan menandatangani delivery order. Delivery order yang diterima ialah antaranya ialah simen hitam, pasir, bata. Bata yang digunakan dalam kerja mengikat bata di tapak projek ini adalah 2 jenis, iaitu satu common brick, bata biasa, dan juga satu lagi fire rated brick. Seterusnya, untuk bulan Oktober, saya mempelajari cara-cara memasang kekuda secara praktikal. Terdapat 2 jenis besi yang digunakan untuk membuat kekuda, iaitu jenis C-channel dan juga batten. Kerja ini dilakukan oleh 2 orang sahaja. Seterusnya ialah memantau kerja-kerja pemasangan tangki air. Tangki air yang digunakan mampu menampung air sebanyak 300 galon. Tangki air yang digunakan juga ialah telah mendapat kelulusan daripada syarikat air darul aman iaitu SADA. Seterusnya ialah saya juga mempelajari cara untuk memasang bingkai pintu dan bingkai tingkap. Sebelum memasang, label perlu diambil terlebih dahulu agar pemasangan bingkai pintu dan tingkap tidak sengit. Seterusnya ialah kerja pemasangan atap genting. Atap genting diangkat naik menggunakan kren mudah alih. Kerja ini dilakukan oleh 6 orang pekerja termasuk seorang pemandu kren. Seterusnya ialah menerima dan menandatangani delivery order. Antara DO yang diterima ialah atap genting, ridges dan sebagainya. Seterusnya, bagi bulan November, saya telah memantau kerja-kerja melepah dinding di Blok 2. Kerja ini melibatkan 6 orang sehingga 12 orang pekerja dalam satu masa. Memantau kerja-kerja membuat kotak acuan tiang bagi Blok 1. Kerja ini juga melibatkan 4 orang pekerja. Selain itu, saya juga memantau kerja pemasangan siling asbestos. Pemasangan siling asbestos menggunakan kerangka kayu. Kayu yang digunakan berukuran 2 inci x 3 inci. Seterusnya ialah memantau kerja-kerja pemasangan GI trunkin serta pendawaian elektrik. Kerja ini melibatkan seorang wireman. Kerja ini dilakukan di Blok 2. Seterusnya ialah memantau kerja-kerja pemasangan pipe VCP di antara Blok 1 dan Blok 2. Terdapat 2 saiz pipe VCP yang digunakan, satu iaitu berdiameter 9 inci dan 6 inci. Pipe VCP yang berdiameter 9 inci digunakan sebagai laluan utama loji kembahan, manakala pipe VCP yang berdiameter 6 inci adalah disambungkan daripada manhole rumah kepada laluan utama, iaitu pipe VCP yang bersaiz 9 inci. Penyambung yang digunakan adalah jenis Vitrify Clay Y 45 degree. Semua kerja penggalian dan kerja-kerja mengangkat serta pemindahan pipe VCP dilakukan oleh 5 orang pekerja termasuk seorang pemandu backhoe. Akhir sekali, menerima dan menandatangani delivery order. Antara DO yang diterima ialah pasir halus, pasir kasar, simen minyak, simen hitam dan sebagainya. Untuk Disember, saya juga memantau pemasangan kotak acuan pada Blok 1. Seterusnya ialah memantau kerja-kerja pemasangan siling lepah. Pemasangan siling lepah melibatkan 2 orang pekerja. Pemasangan siling lepah juga menggunakan zinc bar sebagai kerangka. Akhir sekali, menerima dan menandatangani delivery order.
Antara DO yang diterima ialah bata merah, bata biasa, pasir kasar dan sebagainya. Okey, seterusnya kerja utama yang dilakukan. Kerja utama yang dilakukan ialah pembinaan taman perumahan, iaitu pembinaan Taman Tunku Mahiran Fasa 8. Projek pembinaan ini menelan belanja sebanyak RM2.49 juta. Terdapat 5 blok bangunan yang mengandungi 45 buah rumah teras kos rendah satu tingkat telah sedang dibina di tapak projek ini. Okey, rumah yang dibina mempunyai 3 bilik tidur, ruang tamu, dapur memasak dan 2 bilik air serta 1 anjung rumah. Khususnya ialah cadangan. Okey, untuk yang pertama ialah hasil dapatan mengetahui serba sedikit mengenai proses pembinaan rumah, iaitu dari peringkat konkrit tiang, mengikat bata, melepa dinding, memasang siling asbestos, memasang siling lepa, memasang kekuda, memasang atap dan sebagainya. Mempelajari serba sedikit mengenai bidang dan ilmu kejuruteraan yang bakal dipelajari kelak ketika menyambung pengajian ke peringkat ijazah. Seterusnya ialah cadangan untuk fakulti. Saya ingin mencadangkan tempoh masa untuk latihan industri daripada 16 minggu menjadi 20 minggu supaya pelajar dapat mempelajari lebih banyak ilmu semasa latihan industri. Okey, untuk seterusnya ialah cadangan untuk syarikat. Untuk pembincangan, syarikat perlu mengadakan pembincangan dengan jelas untuk susunan kerja-kerja harian. Okay, seterusnya ialah keselamatan. Seperti yang saya lihat, terdapat perancah. Perancah digunakan oleh pekerja untuk melepa dinding, mengikat bata, ialah perancah yang telah karat. Okay. Selain itu, pekerja juga tidak memakai PPE secara formal. Pihak syarikat, terutamanya pengurus projek ataupun penyelia tapak projek, perlu menitik beratkan hal ini. Mereka perlu membuat pemantauan berkala agar pekerja memakai PPE dengan betul. Seterusnya ialah kualiti. Kualiti produk perlu dikawal agar syarikat ini akan terus relevan di masa yang akan datang. Akhir sekali, kesimpulan. Saya boleh simpulkan di sini, membolehkan pelajar untuk mempraktikalkan segala apa yang dibelajar di universiti dan kemudiannya dipraktikkan semula di dunia kerjaya kelak. Mendapat gambaran awal alam pekerjaan yang sebenar dan mendedahkan realiti sebenar bekerja. Membuka mata mengenai kerjaya sebenar dalam bidang kejuruteraan awam, mempunyai kaitan rapat dengan pelajaran yang dipelajari secara teori di universiti dan sedikit sebanyak dapat diaplikasikan secara praktikal sepanjang saya menjalani latihan industri ini dan digunakan untuk bekerja nanti. Seterusnya ialah semangat kerjasama dalam kumpulan sangat penting walaupun tidak mempunyai pekerja dan staf yang ramai. Apabila kita saling bekerjasama, satu kerja yang susah pun akan menjadi mudah. Akhir sekali ialah memberi impak positif kepada pelajar. Seperti yang kita sedia maklum, belajar di universiti adalah secara teori. Apabila kita dapat belajar di latihan industri secara praktikal, ianya akan lebih membuka minda dan akan lebih memberi impak positif kepada pelajar tentang bidang kerjaya yang dipelajari. Itu saja. Sebarang pertanyaan boleh hubungi nombor ini. Thank you.